Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Khabar baik. Okay, so kita dah pukul 12 ya. So cikgu, mula-mula sekali cikgu mengalu-alukanlah kehadiran kita ada cikgu Rashidah kat sini. Okay, so kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okay, jam dah pukul 12. So kita ada termasuk cikgu berdua ni, kita ada 9 orang murid. So cikgu nak tanda dulu kehadiran. Okay, Faris. Ada ya Faris? Ada Okay, ko. bagus Faris. Awal masuk. Okay, Aina, Adriana ada. Iman Kaisarah ada. Tengku Azim ada. Aiman Zafri ada. Rozita Ahmad Syaharudin ni siapa ya? Cikgu tak cam nama. Syed. Siapa? Syed? 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 Syed Abdul Wafi. Okay. Dia guna nama apa? Mak ya? Okay. Mak punya. Okay, lagi siapa lagi tu? Ada yang cikgu tak sebut nama. Okay, Lydia Batrisha ada ya? Lydia Batrisha ada. Nisrina pun ada. Okay, Nisrina pun ada. Dengan siapa lagi? Syaiful Farizi ni siapa? Nisa. Mana nama Nisa? Nur Nisa Imana. Betul lah? Okay, Betul. Nisa. Okay, lagi kita ada siapa lagi? Okay, ada tak cikgu tak sebut nama? Semua dah ada dah? Okay. Mungkin ada yang akan masuk lewat sikit nanti. So, cikgu teruskan ya. Okay. So, hari ni tajuk kita, okay, kita masih lagi bab yang kedua lah. Bab ukuran data. Okay, bab perwakilan data, ukuran data. Okay, sebelum cikgu share slide cikgu, okay, cikgu nak tunjuk biasanya kamu download gambar, betul tak? Betul tak? Kamu biasa tak download gambar? Biasa ko. Okey. So mungkin ada perbezaan sikit lah bila kita download gambar. Kalau kamu mungkin guna phone kan? Tapi cikgu nak tunjuk ni, cikgu gunakan laptop. Okey. So biasanya, nampak ya cikgu tengah buka Google kan? Nampak lah. Boleh nampak? Okey. So cikgu tengah buka Google ni. So biasanya bila kamu search image, contohlah, makanan kegemaran kamu? Buah. Apa buah kegemaran kamu ni? Cikgu nak tanya. Durian, pandai je, macam tahu je cikgu pun suka durian. So cikgu nak cari pasal durian lah. Okey, cikgu nak cari pasal durian. So bila cikgu search dekat image, boleh nampak kan? Okey, cikgu search dekat image. So kamu tengok ada banyak gambar durian. Okey, so katalah cikgu pilih gambar yang paling menarik lah. Cikgu nak gambar ni. So cikgu klik pada gambar, dan kalau kamu tengok gambar ni, nampak tak kat bawah dia tulis dimensi dia? Boleh nampak kat bawah ni? Boleh lah. Okey, berapa bacaan dimensi dia tu? Siapa tu? Faris ke? Boleh tolong baca? 1200 lah. Bukan, bawah dia. Nampak tak bawah dia? Dia kecil je. 1000? 1200 X 968. 1200 darab Darab 960. Ya, 968. Kali 968. Okey. So 1200 darab 968 itu kita panggil dimensi, betul? Maksudnya dia punya panjang gambar tu 1200 piksel darab dengan 968 piksel. Okey, katalah cikgu nak gambar ni cikgu download. Okey. Cikgu download dia, cikgu save image as lah. Kalau dalam laptop kita save image as, so dia save dekat download lah. Okey, kemudian cikgu nak bandingkan gambar kedua. Okey, katalah gambar kedua cikgu nak gambar ni lah, ni durian yang kuning ni. Tak tahu durian apa. Okey, kamu nampak bawah dia? Dia punya dimensi dia adalah 425 darab 425, betul? Betul tak? Nampak tak? Nampak. Betul, cikgu nampak. Okey. So kalau tengok dia punya dimensi, kalau ikut panjang dia nampak lagi kecil daripada tadi lah. Panjang dengan lebar dia. Okey, tak apa, cikgu download gambar yang kedua ni. Sebab cikgu nak tunjuk dia punya dia punya perbezaan saiz dia. Okey, so cikgu save dulu. Okey, sekarang ni cikgu pergi balik pada yang cikgu download tadi dekat sini. Okey, nampak tak dia ada dua gambar? Okey, gambar pertama yang ni yang saiz dia 425 darab 425. So kita tengok dia punya properties. Okey, tengok properties dia. Okey, nampak tak saiz dia berapa? Okey, saiz dia mana saiz dia? Okey, saiz dia adalah ni, nampak tak? 29.8 kilo
Kilo apa tu? KB. Kilobyte. Kilobyte. Bagus. So, seorang tolong catat. Tolong catat kat cikgu. Saiz dia 29.8 kilobyte. Okey, so maknanya saiz dia kecil ke besar? Cik. Kecil lah, agak kecil lah, betul, sebab dia tak sampai megabyte, betul. So kita ada gambar pertama 29.8 kilobyte. Okey, tolong catat ya, nanti cikgu terlupa. Okey, kemudian gambar yang kedua. Okey, tadi gambar kedua cikgu ada yang ni. Okey, kita tengok properties dia. Okey, tengok dia punya saiz. Berapa saiz dia? 150 155 kilobyte. kilobyte. Ya, 155 kilobyte. Tadi berapa tadi? 29.8, betul? 28.9. Sekarang ni kamu tengok gambar yang cikgu tengah buka sekarang ni, dia punya dimensi lebih besar tadi, betul? Kan? Panjang dengan lebar dia kan? So bila panjang dengan lebar dia besar daripada gambar yang satu lagi, so bermakna saiz dia kalau kamu tengok dia akan jadi lebih besar, betul? Sebab tadi hanya 29.8, tapi yang ni adalah 155 kilobyte. Maksudnya dia punya saiz akan jadi lebih besar lah disebabkan dimensi dia lebih sikit daripada gambar tadi. Okey, boleh ya? So cikgu just nak tunjuk yang tu lah. Nanti kamu boleh try explore sendiri macam nak download. Okey, so seterusnya cikgu akan share cikgu punya slide. Okey, boleh nampak tak slide cikgu? Boleh ke? Nampak tak? Nampak gambar cikgu ni kan? Okey, so tajuk kita yang ni lah. So hari ni apa yang kita akan pelajari adalah 2.2.3 iaitu perkaitan antara kualiti, saiz, kedalaman warna. Siapa dia lambat sampai tu, boleh dia tu. Line dia slow lah tu, siapa dia tu? Tengku ke Fitri? Tengku. Tengku, selalu Fitri yang line dia slow. Okey, so tajuk kita hari ini adalah perkaitan antara kualiti, saiz, kedalaman warna dan juga resolusi image. So hari ini kita fokus pada image digital dahulu. Okey, nanti next topik cikgu akan tunjuk pula perkaitan dengan audio digital lah. So dia ada dua benda lah nanti. Okey, so ni tajuk hari ini. Okey, dan ni adalah standard pembelajaran hari ini lah. Kita nak membandingkan kualiti dan saiz image apabila kedalaman warna ataupun color depth dan resolusi bagi image dikurangkan. Okey, sekejap lagi cikgu akan ada demo lah macam mana nak tengok dia punya saiz apabila color depth dengan resolusi dikurangkan. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu terus masuk dekat kelas point. Kita ada aktiviti dalam kelas point. Pergi dekat kamu punya home menu dekat phone kamu, kemudian kamu masuklah kelas point kita hari ni. Boleh scan QR code ataupun masuk dia punya URL classpoint.app69558. Tu dia punya kod. Okay, boleh masuk sekarang. Yang first time join Kat chat ni cikgu. nampak Dekat tak? chat Tak, cikgu tengah tayang. Nampak tak? Dekat Google Meet ni kamu nampak. Nampak. Boleh masuk tu lah, kamu type je classpoint.app. Lepas tu masuk kod dia 69558. Okay, cikgu harap yang ada dalam Google Meet ni semua boleh join lah. Okey, Cikgu tunggu. Okay, cepat lah. Okay. Aiman Zafri laju je dia. Buka je. Okay, Aina Adriana masuk dah. Cepat-cepat Cikgu, cikgu apa tunggu kod lagi dia ni. cikgu? Kod dia. 69558. Boleh? 99558. Okey. Okay. Type nama kamu, tak payah nama penuh pun tak apalah. Nama pendek pun boleh asalkan cikgu faham. Dia sendiri nama. Bu sendiri Okey, nama. dah. Okey, Farid ada dah, Tengku Azim dah Automatic. ada. Cikgu, macam mana nak masuk? Siapa tu yang tak biasa masuk lagi ya? Kamu tekan Nisa menu, pergi kat homepage phone kamu, jangan keluar Google Meet, faham? Kamu tekan menu menu apa dekat phone tu yang button tengah tu. Lepas tu kamu cari dekat Google. Type je classpoint.app. Boleh? Boleh. Okey, cuba buat. Siapa tu yang tanya cikgu ni? Cikgu tak nampak siapa dia. Nisa. Siapa? Nisa. Nisa, dia tak pernah, tak biasa join lagi. Yang dah biasa join kelas cikgu, dia dah biasa dah ni kelas point ni. Okey, tak apa, cikgu tunggu.
Okey, so Syed pun dah ada, Lydia dah ada, Iman, Kaisara ada dah. Cepat nanti kita nak cikgu nak pick up name. Hari ni kita nak try buat pick up name. Maksudnya bila cikgu klik siapa yang kena dia kena jawab. So kena get ready lah. Baik kau. Okey. Sedia dah kan? Semua dah sedia. Buku nota semua kena ada. Nanti boleh belik-belik. Jangan risau, soalan senang je, tak susah pun. Okey, mana Nisa ni? Boleh tak dia ni? Okey, dah berjaya dah. Okey, ada lagi? Kita ada 8 je ke? Nisrina. Ada lagi tak kawan kamu? Naufal tak ada masuk Naufal? Tak masuk. Tak ada? Naufal Hakim. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Ada 9. Okey, tak apalah cikgu teruskanlah dengan 9 orang ni. Okey. Okey, so yang ni tadi standard pembelajaran lah apa yang kita nak capai hari ni. Okey, seterusnya. Sekarang ni cikgu nak start pick up name ni. Okey, ini just nak imbas kembali sebab kamu dah belajar lah sebelum ni kan. Ni dah biasa dah sebenarnya. Nyatakan 3 jenis ukuran bagi image digital. Kita dah belajar dah sebelum ni 3 unit ukuran. So cikgu nak Ya, siapa tu? Okey tak? Siapa tu? Nisa. Boleh ya? Okey, tak apa. Okey, sekarang ni cikgu nak pick a name. So kita ada 9 orang tadi. Cikgu ada pelbagai kad ni dengan warna. So cikgu nak pilih warna kegemaran cikgu lah, warna pink. Tengok warna pink ni siapa? Aiman Zafri. Aiman Zafri, kamu yang terpilih. Okey ya? So Aiman Zafri telah terpilih. Kamu nampak tak cikgu klik dekat kad ni? Nampak je. Nampak okey. So Aiman Zafri, kamu dah bertuah untuk menjawab soalan. So kena jawab. Apakah 3 jenis ukuran image digital? Ingat lagi tak? Yang pertama, resolusi. Okey, bagus. Yang kedua, dimensi. Kedalaman bit warna. Ya, bagus, pandai. Bagi tepukan. Walaupun kita tak nampak, kita tepuklah untuk Aiman. Tahniah Aiman Zafri. Okey, bagus sebab dia masih ingat. Walaupun dah cuti seminggu tapi dia masih ingat lah. Okey. So itu adalah 3 jenis ukuran bagi image digital. Okey. Okey. So apakah yang mempengaruhi kualiti dan saiz sesuatu image? So sebenarnya dia bergantung kepada 3 benda tadilah yang dinyatakan oleh Aiman Zafri tadi. Yang pertama adalah resolusi, yang kedua dimensi, dan yang ketiga adalah kedalaman warna. Okey, cikgu nak tanya, resolusi ni dia dinyatakan dalam unit apa? Contoh kalau cikgu tanya panjang, biasa kita nyatakan dalam cm kan? Tapi kalau resolusi, kamu ingat tak? Dia dinyatakan dalam unit apa? Siapa ingat? DPI. Bit. DPI, bagus. Siapa yang sebut DPI tu? Saya. Cikgu nak bagi markah lebih, kena hafal nama. Aiman Zafri. Aiman Zafri, bagus. So resolusi kita nyatakan dalam unit DPI tau. So ni kena ingat lah. Okey, cikgu pernah bagi tahu juga pada kamu, bila kita nak cetak dengan paparan skrin, dia ada beza kan DPI dia kan. Okey, kalau untuk kita print, cetakkan, berapa minimum DPI yang kita perlukan? Siapa ingat? Berapa nilai DPI yang paling minimum lah untuk kita cetak bagi gambar tu nampak elok? Siapa yang ingat? Ada tak yang ingat? Atau cikgu nak 300 DPI. 300 DPI. Betul. Bagus. 300 DPI ya. So kita ada 300 DPI. Yang ni adalah untuk cetakan. So kalau setakat untuk paparan skrin, berapa yang diperlukan? Ingat tak? Kalau setakat kita nak papar dekat komputer, dekat phone, berapa DPI? Dia 72. puluh. Berapa? 72. 72, ya betul, bagus. So kuat ingatan kamu, bagus. So kalau 72 DPI, yang tu hanya untuk paparan sahajalah, maknanya dia dah memadai. Okey, sekarang untuk dimensi. Tadi kamu dah tengok gambar durian kan yang cikgu download tadi. So kalau dimensi kita akan nyatakan dalam ukuran panjang, darab, lebar lah. So panjang, darab, lebar tu dia akan dinyatakan dalam unit pixel lah. Kita dah belajar ni, pixel. Okey, maknanya kalau macam gambar tadi 450 darab 450, maksudnya 450 pixel darab 450
piksel lah. Itu dia punya ukuran untuk dimensi. Dan kedalaman warna. Okey, ni pun kamu dah belajar. Kedalaman warna kita guna apa? Apa perkataan dia, unit dia? Bit. Bit, betul. Okey. So kita ada berapa banyak bit kita paling rendah ialah 1 bit, betul? Ingat tak? 1 bit Ingat ibu, ingat. Okey. 1 bit maknanya ada berapa warna? 2 warna. 2 warna, iaitu warna apa? Hitam putih. Hitam dan putih. putih, betul. Bagus. Okey. Dan yang paling tinggi setakat ni yang kita ada belajar dalam 8 ESA, bit. kamu ingat tak? 8 bit. You 8 ke bit. 8 bit? 24 bit. Ya. Okey, 24. Okey, Berapa ada paling berapa? besar? 24. Cikgu ada bagi jadual hari tu. Ingat tak? Cikgu ada bagi jadual. Paling besar ialah berapa bit? 24. 24, betul ke? Bukan 64 okeylah 24 lah. So 24 bit tu dah besar lah, nilai dia dah berjuta-juta, betul? So warna dia dah semakin banyak lah pelbagai warna. Okey, so tu adalah apa yang mempengaruhi kualiti dengan saiz sesuatu image. Okey, boleh dapat lah. So maksudnya 3 benda ni memang penting lah. Okey, sekarang ni kita ulang lagi pasal DPI. Okey. 100 DPI, okey, ni untuk resolusi ya. Okey, 100 DPI bermaksud dalam 1 inci ada 100 dot. Okey, faham Boleh faham? Boleh tak? Boleh bro. Dot tu Boleh, berapa okey. bro? 100 DPI maksudnya dalam 1 inci gambar kamu tu dia akan ada 100 dot. Dot tu macam titik-titik lah. Titik-titik tu apa dia? Piksel lah kan. So dalam 1 inci ada 100 dot. Itu kalau 100 DPI. Okey, sekarang cikgu nak tanya untuk 200 DPI. Kalau 200 DPI maksudnya dalam 1 inci ada berapa dot? Okey, siapa nak jawab? Cikgu pick up name lah. Cikgu nak pilih tadi. Aiman dah selamat dah dia. So cikgu nak pilih warna hijau. Hijau, Muhammad Faris. Muhammad Faris, sila jawab. Boleh bro. Okey, dalam 1 inci ada berapa dot kalau 200 DPI? Kalau 100 tadi dia ada 100 dot. Kalau 200 DPI maksudnya dia ada berapa dot? 200. Ada berapa? Berapa? 200. 200, ya pandai. 200 lah. Betul lah. Maksudnya dalam 1 inci akan ada 200 dot ataupun piksel dia. Okey, untuk 400 DPI pula, siapa nak jawab? Sukarela. Saya. Siapa saya tu? 400 dot. Faris. Okey, 400 dot. Faris. Faris jawab 2 kali, tak apalah. Okey. So, jawapannya betul 400 dot. So, tu adalah unit untuk resolusi lah. So, cikgu harap kamu faham lah benda tu. Okey. Seterusnya, okey, ni cikgu ada soalan quiz multiple choice. Okey, cikgu ada 2 gambar, iaitu gambar A dan juga gambar B. Okey, gambar A kamu tengok dia adalah high resolution. Maksudnya dia punya resolusi dia adalah tinggi lah. Betul tak? Kamu tengok dia punya resolusi dia adalah 300 DPI. Maksudnya kalau kita print gambar ni memang cantik lah. Cantik, elok lah nampak gambar. Burung apa ni? Ni burung apa? Burung kakak Burung kakak tua ya. Ya, burung kakak tua. Cikgu ingat burung gagak tadi. Okey. So ni burung kakak tua. Okey. Dan B tu kalau kamu tengok gambar dia adalah low resolution. Dia hanya 72 DPI. Okey. So soalan cikgu adalah image yang manakah mempunyai size file yang paling besar? Yang kamu rasa mana yang paling besar? So, 300 jangan jawab kat DPI. sini. Jangan jawab. Jangan bagi tahu jawapan kat sini. Kita akan buat multiple choice. So kamu kena pilih jawapan yang betul. Jawab dalam handphone kamu. Pilih. A atau B jawapannya. Nampak jawapan lah cikgu. Nampak jawapan. Nampak. Okey. Cikgu sorok-sorok. Kantor ya nampak jawapan. Okey. Yang belum jawab cepat sikit. Tak apalah. Semua dah tahu dah cikgu rasa jawapannya. Ni hanya saja nak uji kamu. Okey. Baru 6 orang jawab. Cepat sikit. Kita ada 9 tadi. Lagi 3 tu jangan nak jangan nak skip pula. Cikgu tadi kod buat apa cikgu? Saya terkeluar. Subhanallah terkeluar. Ni ada kat sini 69558. Masuk cepat. 69558. Okey, cepat masa ada lagi 1 minit ni. Cikgu set 2 minit untuk soalan ni. Yang terkeluar tu siapa? Syed siapa yang terkeluar tadi?
Okey, cikgu close lah. Yang seorang lagi yang terkeluar tak apa, nanti dia masuk kemudian. Okey. So, dah masuk dah. Okey, ya. So, jawapannya boleh nampak? Boleh nampak tak jawapan ni? Boleh. Nampak graf kan? Okey, yang memilih A adalah seramai semua. Semua orang pilih jawapan A. So, betul lah. Sebenarnya jawapan yang betul adalah A lah, sebab dia punya DPI dia lebih tinggi. So, memanglah size file dia akan jadi lebih atau paling besar lah berbanding gambar yang kedua kan. So, itu jawapannya lah. A adalah gambar yang paling besar saiz dia. Okey, sekarang kita tengok. Okey, gambar seterusnya. Okey, sekarang cikgu ada gambar dengan resolusi berbeza. So, kamu tengok gambar yang pertama. Okey, nampak? Okey, gambar pertama, tengok dia punya DPI, 600 DPI ataupun kalau dia punya dimensi 450 darab 360. Okey, gambar yang kedua, 300 DPI. 226 darab 180. Gambar yang ketiga, 150 DPI, 113 darab 90 dimensi dia dan 72 DPI, 54 darab 72. Dimensi dia lah. Okey, kamu tengok gambar ni kan. Daripada gambar pertama 600 DPI hingga gambar yang paling kanan 72 DPI. Kamu nampak tak kualiti dia macam mana? Siapa nak jawab? Okey, cikgu nak tanya. Makin lama makin tak bagus. Saat-saat kita nak pilih gambar. Okey, warna kelabu pula lah. Siapa dia? Iman Kaisara. Iman Kaisara. Cuba bagi jawapan. Apa kamu rasa? Iman Kaisara? Boleh? Ada tak Ya, Iman cikgu. Kaisara? Okey, cuba kamu bagi pandangan kamu Iman Kaisara. Bagaimana kualiti gambar daripada 600 ke 72? Adakah dia semakin berkualiti atau semakin macam mana? Boleh nampak kan gambar tu? Cepat Iman Kaisara mana? Hilanglah dia. Cepat Iman. Ya. Cepat. Macam mana Kurang kamu rasa kualiti. kurang kualiti? Ya, sebab apa dia jadi kurang? Dia jadi macam pecah-pecah, betul? Nampak tak gambar buah kamu tu kan? Buah-buahan tu dia jadi Ya. tak sharp dah kan? Tak. So tak jelas kan? Tak jelas lah. So okey, kalau kamu tengok gambar yang bawah tu sebenarnya dia zoom. Dia zoom gambar buah-buahan tu. So dia nampak kalau 600 DPI dia punya zoom tu nampak clear lagi lah kan? Berbanding dengan yang 72 DPI. Bila kita zoom dia jadi makin pecah. Memang tak nampak pun rupa apa dah tu. So okey, so cikgu nak terangkan sikit lah. Okey, yang pertama, kualiti sesuatu image akan menjadi lebih jelas, tajam dan menarik apabila resolusi image tersebut tinggi. So memang dia akan jadi jelas dan tajam, menarik lah kalau resolusinya tinggi. Contoh macam gambar pertama tu lah. Okay, yang kedua, bilangan piksel yang digunakan bagi membentuk image yang beresolusi tinggi adalah lebih banyak. Sebab tu kalau kamu tengok gambar yang pertama ni dia punya piksel dia terlalu banyak. Piksel tu kan dot-dot-dot, dot-dot kecil tu lah. So dia membentuk gambar buah yang sangat jelas. Kalau berbanding dengan gambar yang terakhir tu 72 DPI. Maksudnya piksel dia kurang. Sebab tu gambar dia jadi nampak tak clear lah. Okey. Okey, kemudian semakin banyak piksel yang digunakan bagi membentuk suatu image, semakin banyak bilangan bit atau byte yang diperlukan. Maka size file image tersebut akan menjadi lebih besar lah. Of course lah dia akan jadi lebih besar. So kalau kita tengok gambar ni ada 4 ni. Yang paling besar mestilah yang 600 DPI. Dan yang paling kecil adalah yang 72 DPI lah. Okey. So tu dari segi resolusi. Okey, boleh faham? Boleh dapat Baik, tak? Okey, so Ya, maknanya cikgu. okey, maksudnya makin kecil DPI, makin rendahlah kualiti gambar kamu. Okey. Seterusnya kita lihat pula kaitan dia dengan dimensi. Okey, tadi cikgu dah tunjuklah gambar durian tadi kan dimensi dia berbeza kan. Okey. Sekarang cikgu ada dua gambar, gambar A dengan B. Dua-dua gambar apa? Ni gambar apa ni? Bulat tu gambar apa? Gambar bumi. Bumi, betul. Bukan gambar bulan ni gambar bumi. Okey. Gambar yang pertama A tu, cuba kamu tengok dekat dimensi dia. Dimensi dia 1817 darab 1650. Maksudnya besarlah dia punya dimensi kan. Bila kita darab dua-dua tu akan dapat makin besar nilai dia. Tetapi kalau tengok untuk B, B tu dimensi dia 540 darab 540. So kalau kita darabkan dimensi dia, kita akan dapat yang mana satu lebih besar. Adakah A atau B dia punya saiz?
Siapa nak jawab? Okey, cikgu pick up name lagi. Warna oren pula. Okey. Aina Adriana. Ya, Yang mana lebih besar? Adakah A atau B, Aina? Mestilah A kan, sebab dimensi dia adalah paling besar kan? Paling besar. Bila kamu darab, dia akan dapat berpuluh-puluh ribu lah ni. Besar lah dia punya pixel dia. Okey. So kita tengok apa kaitan dia dengan dimensi. Okey, yang pertama, dimensi bagi sesuatu image juga akan mempengaruhi kualiti serta saiz image tersebut. Okey, image dengan dimensi yang lebih besar akan menghasilkan saiz image yang apa? Cuba isikan tempat kosong tu. Cuba kamu baca ayat yang kedua, cuba kamu isi. Apakah jawapan untuk tempat kosong? Cikgu sengaja kosongkan tu. Okey, image dengan dimensi yang lebih besar akan menghasilkan saiz image yang berbanding image yang mempunyai dimensi yang kecil. So apa jawapannya? Siapa nak jawab? Okey, kita tengok siapa yang kena. Warna hijau pula lah. Okey, Tengku Azim. Ya, Tengku saya. Azim. Apa jawapan kat tempat kosong ni? Kamu rasa apa perkataan yang sesuai kat situ? Yang bagus tu cikgu, yang bagus sempurna. Yang bagus, no. Kurang tepat. Bila kita bandingkan dua benda, maksudnya mesti ada perkataan yang lebih apa kat situ? Saiz image yang lebih saiz. Berkaitan dengan saiz. Contoh saiz badan, saiz tinggi, ketinggian. Dia mesti lebih apa? Lebih? Tadi cikgu dengar siapa yang cakap tadi? Lebih apa, Azim? Tengku Azim. Lebih besar. Betul tak? Tadi cikgu dengar ada seorang cakap kat belakang. Lebih besar lah. So bila dimensi lebih besar, maksudnya saiz image kamu juga akan jadi lebih besar lah. Faham? Saya dekat jadi lebih besar berbanding dengan dimensi yang kecil tadi. Okey. Okey, sekarang gambar seterusnya. Okey, ini adalah berkaitan dengan kedalaman warna. Okey, kamu tengok kedalaman warna. Okey, gambar yang pertama, dia punya warna dia adalah 16.7 million. Million tu apa? Million tu apa maksud million? Juta. Juta. Okey, gambar yang kedua kamu tengok dia hanya ada 256 warna, betul? Gambar dia hanya ada 256 warna dan gambar yang ketiga dia ada 16 warna sahaja. So kalau kita tengok kualiti gambar dia, yang nombor yang pertama tu adalah yang paling baik ke paling tak baik? Paling baik. Nombor satu paling jelas. Nampak tak dia punya Cerah. warna cerah kan? Dia nampak orang kata sharp lah gambar tu. Tetapi kalau kita tengok yang ketiga ni, dia dah jadi macam Kelabu. tompok-tompok, kelabu kan? Macam tak nampak dah rambut dengan baju dia pun dah jadi tak clear dah. Sebab dia hanya ada 16 warna. Okey, sekarang cikgu nak sebab nak imbas balik lah ni. Okey, 16 warna ni sebenarnya kalau dalam ukuran kedalaman warna dia adalah berapa bit? Siapa ingat? Ada cikgu bagi jadual juga hari tu. Kalau 16 color maksudnya berapa berapa bit? Berapa bit? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? 4 je ke? Bukan 4. Betul dah. Siapa jawab 4 tu? Betul. Dia tak confident pula. Okey, betul. Sebab ingat kan kita belajar nombor perduaan. 16 ni sebenarnya adalah 2 kuasa 4. So maknanya 16 color ni dia panggil gambar 4 bit lah. Okey, gambar 4 bit. Okey, 256 warna, yang ni berapa bit? Siapa tahu berapa bit? 8 bit. 8 bit, pandai. So ni adalah 8 bit. Dan yang 16.7 juta ni berapa bit? 24 bit. 24 bit. bit. Betul, 24 bit, pandai. So bila gambar tu 24 bit maknanya memang color dia dah terlalu banyak lah. Maksudnya gambar dia memang 24 bit. cantik. Okey, 24 bit, betul-betul. Okey, so tu adalah kedalaman warna. Okey, sekarang kita tengok apa kaitan lah antara size image. Okey, kedalaman warna juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan kualiti serta saiz bagi sesuatu image. Okey, yang kedua, saiz bagi sesuatu image akan menjadi lebih besar jika kedalaman warna yang digunakan bagi image tersebut adalah lebih tinggi. Betul tak?
So kalau kedalamannya besar macam ni 24 bit, maksudnya saiz file yang pertama ni mesti saiz dia paling besar lah. Maksudnya saiz dia akan jadi paling besar. Yang 4 bit ni mungkin saiz dia kecil sedikit lah berbanding dengan yang 24 bit. Sebab dia mempengaruhi saiz jugalah. Okey. Dan yang ketiga, kedalaman warna yang digunakan bermaksud pixel per bit. Okey, ni kita punya unit untuk kedalaman warna. Selain bit tu dipanggil ni lah pixel per bit lah, PPB, ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil BPP. Cikgu bagi nota pada kamu hari tu, cikgu bagi BPP, iaitu bit per pixel. Okey, bit per pixel. Okey, semakin tinggi bit per pixel yang digunakan, saiz image tersebut akan menjadi lebih besar lah kan. Sebab makin banyak bit dia lah. Macam tadilah kamu pilih 24 bit ni, maksudnya dia paling besar bit dia. So maksudnya semakin besar lah dia punya saiz file. Okey, boleh ya setakat ni? Boleh? Boleh ke? Boleh. So kita dah boleh. tengok. Okey, so kita dah tengoklah ketiga-tiga faktor ataupun yang mempengaruhi saiz dan juga quality image, iaitu resolusi tadi, dimensi dan juga kedalaman warna. Okey, boleh? Boleh ke? Okey. So cikgu teruskan. Okey. Kamu pernah tengok tak simbol ni? Ni adalah satu aplikasi dalam komputer. Pernah tengok tak simbol ni? Ni gambar kartun ke apa ni? Ada rancangan kartun kat TV ke tak ada? Tak pernah tengok? Tak pernah? Tak ke? Tak. Okey, kalau tak pernah, so hari ni kamu bertuah. Sebab kamu akan berkenalan. Okey. So, okey, gambar yang cikgu tengah tunjuk ni adalah satu aplikasi yang dinamakan sebagai Irfan View. Pernah dengar Irfan View? Pernah dengar tak? Tak. Okey, tak pernah ya. Okey. Irfan View ni dia adalah satu ni cikgu ambil bahasa Inggeris. Okey, cikgu ambil bahasa Inggeris dia. Image. Ingat ibu apa? Siapa yang tak tutup mic itu cikgu dengar suara dia. Dia duduk sembang tu. Siapa yang terlupa tutup mic itu tolong tutup sat lah. Okey, thank you. Okey. So Irfan View ni apa dia? Dia adalah satu image viewer, editor, organizer dan converter program untuk Microsoft Windows. Maksudnya kalau kamu ada laptop bolehlah kamu cuba install sebab dia free sahaja tau. Dia adalah satu aplikasi yang mana kamu boleh ubah dia punya kedalaman warna, nak ubah dimensi dia, panjang, darat, lebar. So dia boleh ya. Nak tanya dia download dalam phone ke download dalam komputer? No, dalam phone dia tak support sebab dia untuk Windows, untuk laptop. Untuk Untuk laptop. Untuk laptop. Nanti kalau kamu ada laptop atau komputer tu bolehlah cuba. Tak apa. Setakat ni kamu boleh dengar dululah. Nanti ada rezeki boleh beli laptop, nanti boleh install. Okay? So dia guna untuk kita edit gambar. Faham? Maksudnya kalau gambar yang kamu download tu terlalu besar, saiz dia kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust dia punya DPI, dia punya panjang, darat, lebar dia. So dia akan jadi lebih kecil lah. Okay. So sekarang ni cikgu akan tunjuk pada kamu. Cikgu akan share pada kamu lah macam mana cara nak guna Irfan View. So kamu boleh tengok Okay, sekejap cikgu tunjuk. Okay, nampak cikgu punya laptop ni, desktop ni. Okay, ni nampak ni Irfan View 64. Tak nampak je dia present. Cikgu kena stop. Slide. Okay, sekejap cikgu stop dulu. Okay, stop sharing dulu. Okay, sekarang ni cikgu akan tunjuk yang Irfan View. Okay, sekarang nampak tak? Tak nampak lagi ya? Okay, jap. Tak nampak lagi. Cikgu akan share sekali lagi. Lagi cikgu tak share dalam Google Meet, dia tak close ni. Cikgu share dulu entire screen cikgu, jap. Sabar no. Semua lapar ke ni? Dah makan dah? Apa? Tak makan tengah hari. Tak makan? Tengah hari je lah. Sarapan dah lah. Okay, sekarang nampak tak? Nampak tak cikgu punya wallpaper ni? Tak lagi. Tak nampak. Tak nampak je. Nampak je. Nampak je. Tak nampak pula. Okay, start lah. Nampak je. Yang ni nampak lah kan? Tapi kalau cikgu share tadi tak nampak kan? Desktop cikgu. Oh, okay, jap. Cikgu cuba sekali lagi lah. Kalau tak maknanya dia tak bagi tunjuk lah tu. Nampak?
Okey, jap. Cikgu try window pula. Okey. Sekarang nampak apa? Tak nampak? Putih je. Putih lah. Nampak warna putih. Oh, tak. Ya, putih Okey, dalam tak Google nampak Meet. lagi. Okey, Kalau yang jap. dekat Sat, class kalau cikgu point, try tak ada buka apa. ni. Okey, jap ya. Sabar ya. Sebab cikgu tak pernah lagi share yang dekat cikgu punya desktop ni. Tiba-tiba pula tak menjadi hari ni. Okey, jap cikgu try share sekali lagi. Okey, sekarang nampak apa? Ada nampak tak hitam? Hitam. Nampak kan dia tulis Irfan View, nampak? Nampak ya. Okey, nasib baik dia nampak juga. Okey lah. So sekarang Dah nampak dah cikgu. nampak dah. Nampak dah. Dia tulis apa? Dekat dalam Dia Google Meet Betul. cikgu. Dalam Google Meet cikgu. Dalam Google Meet lah, jangan tengok dekat class point tadi. Saya nampak apa dah. Okey. Okey. So sekarang ni cikgu tengah tunjuk pada kamu aplikasi tadi lah yang cikgu kata Irfan View tadi. So sekarang ni cikgu memang cikgu tak ada gambar apa-apa lagi, cikgu baru screen hitam. So sekarang ni cikgu nak tunjuk pada kamu macam mana cara kita nak resize. So lepas ni sebab kamu akan cuba buat nantilah, nanti bila ada rezeki kan, kamu cuba buat lah. So cara dia adalah okey, dekat Irfan View ni kita boleh open lah image. Okey, tadi cikgu ada download gambar durian kan. So cikgu nak pilih gambar yang pertama tadi, yang ni. Okey, cikgu open. Okey, sekarang ni gambar dia nampak tak, gambar durian ni? Nampak. Okey. So gambar durian ni kalau cikgu tengok dia punya information dia adalah saiz dia, kita tengok saiz dia tadilah 155 tadi kilobyte kan. 155 kilobyte tadi. Okey. Sekarang ni cikgu nak cuba kurangkan dia punya DPI. Sebab kita nak tengok apa berlaku pada saiz file bila kita kurangkan DPI. So, okey, tengok cikgu buat image, cikgu resizekan dia. Kemudian, okey, sekarang DPI untuk gambar durian ni, kalau kamu tengok ni nampak tak 150? Nampak kan 150? Okey, sekarang ni cikgu nak kurangkan DPI dia jadi kecil. Cikgu nak kurangkan jadi 30 DPI. Okey, so cikgu klik okey. Okey, sekarang cikgu akan tengok balik dia punya information tadi. Tengok dia berubah tak? Dia tak berubah. Oh, dia masih sama. Okey, sat patutnya gambar ni dia berubah. Okey, sat cikgu try lagi sekali. Image, resize. Okey, tadi 150 lah Berubah cikgu jadi apa tukar. cikgu? Dia sepatutnya berubah jadi kecil. kecil lah kan. Dia akan jadi kecil sikit lah. Okey. Sebab kalau ikut gambar tu tadi DPI dia 150. So bila kita ubah DPI, maksudnya dia punya saiz dia akan jadi makin kurang. Dia akan kurang. Okey. Okey, sekarang ni dia sama juga, dia tak mau berkurang. Cikgu buat gambar sebelum ni jadi. Okey, sat cikgu try lagi satu lah gambar ni. Ni gambar wallpaper cikgu. Nampak tak gambar wallpaper pemandangan? Nampak ya, cikgu? Nampak ya. Okey, sekarang kita try lah. Okey, sekarang ni Saya cikgu rasa dia tak bagi je kita orang tengok. dia tak bagi, dia kedekut. Okey, tak apa, cikgu try lagi sekali. Okey, sekarang DPI gambar ni 300. Okey, cikgu cuba ubah dia jadi 72. 72 kan saiz paparan kan. So cikgu cuba ubah lah. Okey, lepas tu kita tengok adakah dia berubah. Tadi tak tahu saiz dia berapa. Sepatutnya dia berubah lah. So ni adalah cara lah. Ni cikgu just tunjuklah langkah dia. Nanti ada masa kamu boleh explore sendiri. Okey, itu cara nak tukar dia punya resolusi. Maksudnya Irfan View ni kamu boleh guna untuk tukar resolusi. Okey, lepas tu lagi satu, kita boleh tukar dia punya dimensi. Okey, nampak tak? Sekarang dimensi gambar ni 1024. Ini dia punya lebar. Okey, tinggi dia 672. Okey, katalah cikgu nak tukar jadi gambar tu kecil sikit. So cikgu klik pada, katalah cikgu pilih kat sini. 640 darab 480. Okey, bila cikgu klik okey, kamu nampak tak gambar tu jadi kecil? Nampak jadi tak? Kecil. Kan? Kecil kan? So tadi dia besar kan sebab saiz dia punya dimensi besar. So sekarang ni cikgu dah ubah dia jadi kecil. So sepatutnya saiz gambar ni akan jadi lebih kecil lah. Dia akan jadi kecil sikit lah. Tapi ni mungkin dia tak berubah dekat saiz lah. So dia hanya berubah dekat dimensi. Okay. So itu adalah contohlah aplikasi untuk
mengubah ataupun edit dia punya saiz gambar. Okey. Okey, sekarang ni cikgu Dia pergi hanya balik. boleh buat macam tu je ke cikgu? Itulah salah satu aplikasi atau program lah. Maksudnya ada banyak lagi tapi yang tu untuk laptop Windows memang sesuai guna Irfan View sebab dia percuma. Dia free je, tak payah bayar. Maksudnya dia Hmm. hanya boleh bagi besar, bagi kecil tu je. Dia boleh adjust gambar bagi besar, bagi kecil, bagi kurang dia punya resolusi, bagi kurang dimensi. Sebenarnya dia boleh guna juga nanti untuk video, tapi nanti kita tengok kemudian. Okey? Okey, sekarang ni nampak tak slide cikgu? Cikgu dah paparkan slide balik. Okey, Nampak, tadi Nampak. kamu masih ada dalam kelas point kan? Masih ada kan 9 Yes. orang? Okey. So sekarang ni kita nak pergi pada quiz time. So cikgu nak uji kefahaman kamu lah berdasarkan apa yang kita dah pelajari pada hari ini. So, okey, kamu boleh jawab dalam kelas point. Okey. Soalan pertama. Sedia? Dah sedia dah? Soalan dia senang je. Memang siapa tak boleh jawab ni nanti cikgu Saya time dia baru nak keluar cikgu. baru nak keluar. Okey. So masuk balik kat kelas point tadi. Tengok phone kamu tadi. Okey. Soalan pertama. Okey, boleh nampak soalan pertama? Nampak. Okey, tak apa cikgu Boleh, bacakan boleh. jugalah. Okey, saiz file image yang sama. Okey, sekarang kita tengok pasal resolusi yang berlainan. Tadi cikgu dah cerita semua. So kamu sepatutnya dah boleh jawab lah. Okey, cikgu ada 4 gambar. A 300 dpi, B 200 dpi, C 100 dpi dan D 50 dpi. So soalan pertama kita kuis hari ni. Yang manakah mempunyai kualiti image terbaik dan saiz file yang paling besar? So cikgu nak kamu jawab lah. Pilih mana satu jawapannya. Siap tu. Cikgu tak apa, cikgu bagi masa 2 minit. Tapi kalau dah siap semua, cikgu stop lah. Kita ada 7 dah menjawab. Mana seorang lagi? Seorang lagi tak ada, tak jawab lagi. Okey dah. Okey dah jawab 9 orang dah. So cikgu close lah. Okey, so kita tengok result dia. Nampak tak? Nampak tak dia punya result? Nampak cikgu. Nampak? Okey. So yang menjawab A 8 orang tapi ada pula yang jawab D. Siapa dia jawab D ni? Cikgu boleh tengok. Nak tengok tak siapa jawab? Okey, Nak, jawapan yang Nak, betul nak. adalah apa? Jawapan yang betul adalah siapa? A A. kan? Sebab Ya. A tu dia punya DPI-nya paling tinggi. Okey, so cikgu nak tengok siapa yang jawab salah ni. Siapa yang D? Syed ni nak kena ni. Mana Syed ni? Dia main jawab je ke Syed? Bukan cikgu, dia tadi Ha. terkeluar cikgu. Habis tu dia dah masuk balik dah. Patutnya dia kena Dia jawab masuk yang balik, betul. Dah, dia masuk balik dah. So dia dah jawab D. Dia tersalah lah Syed. Mana Syed? Mana Syed? Cuba bagi cuba bagi respon. Adakah kamu tersalah klik ke apa? Dia salah klik. Nak klik Ya A. ke? Betul sungguh Mana kamu tahu A lah sepatutnya. So lepas ni jangan jawab salah dah, okey? Kita ada lagi kuis lagi, jangan risau, okey. So next, okey. So jawapannya A lah 300 dpi. Okey, seterusnya. Okey. Yang ni tak ada kena jawab apa-apa dalam multiple answer ke apa. Okey, cikgu cuma nak tanyalah soalan 2. Yang manakah mempunyai saiz file paling besar? Okey, kita ada dari segi dimensi. Nampak tak? Gambar A, dimensi dia 1200 darab 968. B, 700 darab 700. C tu 800 darab 450. So kita pick a name lah. Ada yang belum jawab lagi tadi. Okey, cikgu nak warna purple. Nisa. Nisa, which one? Mana satu jawapan yang betul? Yang mana saiz file paling besar? A. A. Sebab apa dia paling besar A tu? Sebab 1200 darab 968. Ya, bagus pandai. Sebab nilai dia besar kan? Maknanya 1000. Yang ni pun dah dekat 1000. So bila kita darab memang dia akan dapat paling besar lah dia punya saiz. Berbanding yang lain ni dia hanya 700, 700. Yang ni pun 800 dengan 450. So betul lah jawapannya adalah A. So A betul jawapan Nisa. Bagus. Okey. Okey, seterusnya. Soalan 3.
cikgu ada gambar muka ni. Cikgu crop dekat ni. Tapi kita ada 3 bahagian. Yang pertama tu 1 bit. 1 bit kan kita tahu kan dia ada 2 color. Sama ada hitam dengan putih sahajalah. Yang kedua 4 bit kita ada 4 color. 4 color. 16 color. Dia ada macam kelabu, ada hitam, ada macam putih-putih, ada macam kelabu cerah, kelabu gelap semualah. Dan yang bahagian ketiga tu dekat telinga dia kita ada 8 bit. Okey. So yang manakah bahagian mana yang mempunyai kualiti terbaik dengan file yang paling besar? Yang mana? Ada okey, siapa nak jawab? Sukarela. Boleh jawab. Siapa? Yang mana satu? Saya. Okey, apa jawapannya? 8 bit. 8 bit, ya betul. Jawapan 8 bit betul lah. Sebab 8 bit tu kalau kita tengok dia punya jelas dia dah nampak kan. Nampak tak dia punya muka tu nampaklah rupa kulit tu kan. Nampak real dan telinga dia pun dah nampak real. Rambut dia pun kita boleh nampak dengan jelas lah. Kalau berbanding dengan yang bahagian pertama dengan kedua ni dia masih lagi kabur. Macam 4 bit tu masih tak nampak jelas gambar tu lah. Kalau 1 bit memang confirm lah nampak macam kartun je lah hitam putih. Nampak macam kartun animasi komik sahaja. Okey. So itu adalah berkaitan dengan bit ataupun kedalaman warna. Okey, yang seterusnya. Okey, cikgu ada soalan keempat. Rasanya ni soalan terakhir lah ni. Okey, soalan 4. Cikgu ada gambar pertama. Okey, gambar pertama 8 bit, gambar kedua B 24 bit, yang ketiga 4 bit. Nampak ya cikgu tak susun tu. Cikgu tak susun ikut urutan. So soalan dia yang manakah mempunyai kualiti image terbaik dan saiz paling besar? So kamu boleh jawab. Saya nak jawab cikgu. Jawab multiple choice. Jawab dalam class point. Pilih mana satu jawapan yang betul. A, B atau C. Jangan tersalah pilih ya. Okey, kita tunggu seorang lagi. Mana seorang lagi yang selalu lambat ni mesti Said ni. Mana Said ni? Tengok bila Cuk panggil nama dia barulah dia menjawab. Okey, so kita dah ada 9 jawapan. Okey, so kita tengok jawapan yang dipilih ya. Semua menjawab B. Betul ke B jawapannya? Betul lah Betul. sebab 24 bit kan. betul. Mestilah B yang betul. Okey, tahniah semua dah jawab dengan betul. Okey. So tu adalah soalan kongsi sesat. Cikgu nak tengok ada lagi tak soalan? Oh, dah tak ada dah. Okey. Yang terakhir untuk hari ni, okey, berdasarkan apa yang kita telah pelajari hari ni, so cikgu nak kamu cubalah bagi respon. Okey, apa benda yang kamu dah dapat pelajari untuk hari ini? Okey, apa yang kamu telah dapat pelajari hari ini? Sama ada kamu nak kata kamu dah berjaya belajar satu aplikasi ke untuk edit gambar ke atau pulang pada kamu. So, ini respon kamulah. So, boleh jawab dalam class point. Okey, taiklah apa-apa yang kamu nak. Apa yang kamu dah pelajari hari ni? Saya tak boleh masuk cikgu. Saya terkeluar. Terkeluar lagi. Siapa yang terkeluar tu? Saya. Faris. Apa? Faris? Saya boleh tengok bergemik je. Oh ya ke? Tak apalah. Boleh je nak masuk balik. Sempat. Ada masa Bayang lagi. cikgu jangan tutup lagi. Tak cikgu bagi 2 minit ni. Ada masa lagi 1 minit. Cepat sikit. Okey. Cikgu, kelas kod dia apa cikgu? 69558. Dia sama macam tadi je. 69558. Cepat Farid, 45 saat lagi. Saya tak sempat nak bagi respon.
Okay, baru 4 orang yang memberi respon. So cikgu harap semualah boleh bagi respon apa yang kamu dah dapat pelajari hari ini. Cepat lagi. 7 saat. 5 saat. Cepat. 5 sahaja. 5 orang sahaja yang Tak berjaya. cukup, cikgu boleh Tak cukup sikit masa? lagi. Alah, tak cukup masa. Okey, Aduh. nanti cikgu set Lepas lagi ni lama tak sebab muat. kamu. Okey, so ini adalah antara jawapan yang diberilah. Okey, kita baca satu-satu tengok. Cikgu tak tahu siapa yang tulis ni sebab dia tak keluar nama lah. Okey, yang pertama, dia belajar apa? Unit ukuran image digital. Okey lah, sebenarnya kita dah belajar lama dah unit ukuran kan. So mungkin kita just ulang kaji balik lah. Yang kedua, belajar menggunakan aplikasi yang baharu. Mungkin Irfan view tadilah, baguslah. Sudah dapat ilmu baru hari ni. Okey, dapat mengetahui app baru. Okey, dapat respon dengan betul dan tepat. Respon dengan betul dan tepat tu sebab apa? Sebab jawab kuis. So itu yang dipelajari. Okey, tak apalah, maksud dia berjaya menjawab dengan betul dan tepat. Dapat belajar tentang pixel. Pixel. Okey, pixel kita dah belajar hari tu lagi lah. Okey, so tu adalah respon daripada kamu. So thank you lah semua yang bagi respon pada cikgu. So cikgu harap, cikgu harap apa yang dah kamu pelajari hari ni kamu boleh catat nanti. Cikgu akan share balik lah slide cikgu tadi dengan rakaman video ni lah. Nanti kamu boleh catat dalam buku nota kamu ya. Okey, boleh? Boleh? Boleh kok. Okey, ada apa? Okey, sebelum kita berakhir, cikgu nak tanyalah, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan Tak boleh ada, tanya. Ya, Semua ada, faham tak ah? ada. Faham ibu. So fahamlah, Ingat maksudnya juga. ingat apa kaitan antara resolusi, dimensi, kedalaman warna tadi dengan image digital kamu kan. So kamu kena betul-betul faham lah sebab soalan banyak dia tanya. Kalau dalam ASK nanti dia banyak tanya soalan yang suruh bagi sebab. Bukan dia hanya tanya pilih gambar yang mana paling kecil saiz dia. So maksudnya di samping kamu tahu bezakan yang mana tinggi, yang mana rendah. So kamu juga kena pandai bagi penerangan lah kan. Maksudnya kalau ditanya kenapa kamu kata gambar tu tak berkualiti, so mungkin kamu boleh kata sebab dia punya dia punya resolusi dia rendah. Maksudnya kena ada sebab. Boleh nak? Jangan nanti hanya bagi A je jawapan tapi bila suruh terangkan maksudnya dia tak boleh nak terangkan. So sekarang ni sebab soalan banyak soalan kebat. Okey? ASK pun ada soalan kebat juga. Kan? Okey ya, boleh ya, cuba ya. Okay, cikgu. Okey. So untuk next kelas kita hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis nanti kita akan tengok pula apa kaitan dengan audio digital lah. So kita ada 2 benda lah. Kualiti dan juga saiz untuk audio digital pula. So nanti kamu baca dululah sebelum kita kelas pada hari Khamis. Okey? So kalau tak ada soalan apa-apa, so cikgu akan berhenti di sini Google Meet. Kamu boleh sambung, ada masa sikit ni untuk siapkan nota. Nanti cikgu share dulu notanya. Okey, dekat Telegram. Okey? So kalau tak ada apa, kita dismiss lah. Kita bersurai untuk kelas kita hari ini. So terima kasih semua. Sama-sama. Okey, jumpa lagi. Baik, Go. Bye. Baik, Go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.